Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Thank you for joining in. Okay, Kurkur sharing session. Okay, sama ada yang join secara live ataupun yang tengok recorded session di YouTube. Okay, thank you so much guys. Okay, so malam ni adalah sharing session. Okay, kita ada guest kita Catverse. Okay, so before we started, okay, just kita just nak bagi disclaimer. Alright, so everything dalam ni adalah recorded dan semua maybe like opinion ke apa ke adalah datang daripada kita orang punya personal experience and knowledge lah. Okay, so if it's good you guys maybe take it. Okay, kalau ada kekurangan mungkin korang boleh perbaiki lah. Okay, ataupun boleh tegur kami juga. Okay, we all still learning. Okay, kita semua masih baru. Alright, hopefully session kali ni kita boleh sama-sama belajar lah. Alright, so kepada yang menonton secara live, if you guys have any question, korang boleh je nanti buka mic. Okay, macam nak mencelah-celah pun boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada mic, korang boleh tanya soalan di no mic lah. Okay, yang mana mungkin tengok di recorded session di YouTube, you guys pun boleh tanya soalan di ruangan komen. So apa-apa boleh tanya. Alright, so Catverse, mungkin ada yang tak mengenali anda lagi, mungkin boleh perkenalkan diri. Hello, Assalamualaikum, selamat malam semua. Terima kasihlah join this sharing session. Nama saya Muhammad Catverse bin Muhammad Per. Tak ada. Nama saya Syawal Sazali. Saya seorang suami kepada seorang isteri, dan seorang ayah kepada 2 ekor kucing. Saya bekerja sebagai marketing eksekutif di sebuah startup dan di startup dah mula grow. Saya sangat mempunyai passion untuk buat bisnes saya sendiri. Memang minat lah dengan bisnes and branding development. Tak tahu kenapa tapi memang saya minat perkara tu. Apa lagi? Kenalkan diri ke perkenalkan projek? Kenalkan diri lu. Okay. Okay. Itu sajalah daripada saya. Okay, thank you Syawal. Just nak ucapkan thank you juga kerana sudi jadi sudi nak berkongsi cerita lah pada malam ni. Okay, kita tahu Catverse pun mungkin very busy sekarang pun dia dah agak moon juga projek dia. So mungkin sebelum kita go deeper on that, mungkin boleh cerita lah macam okay, so you are doing bekerja kan, you ada kerja, but macam mana boleh terjun pentas? Adakah before this memang you aktif terlibat mungkin dalam kripto ataupun dalam NFT lain? Sebenarnya dia mula-mula minat dekat NFT ni sebab ada ni tau, ada satu pernah sekali tu beli coin NFT art tau, NFT art nama dia. NFT art finance. Lepas tu coin tu memang digen habis lah, dia punya naik tak unbrandable lah. Betul-betul unbrandable lah. So lepas tu dia korang kita nak jadi hold lah, time tu baru first time dengan crypto kan. So dia turun. And then tengok Gary V ada share tentang apa NFT. Time tu dia kata at least kena ada 1 Ethereum kan sebab NFT ni kan. So dari situ study lah everything about NFT. Macam time tu study Bored Ape, study Cool Cats, study hari-hari study NFT, Subducks, lepas tu CryptoPunk, hari-hari memang study NFT. And then macam okay, aku rasa aku nak buat benda ni, aku rasa aku boleh try NFT ni kan. So pada peringkat permulaan dengan angkuh dan belagaknya, dengan bongkaknya masuk OpenSea kan. Masuk OpenSea kan, selama sebulan tu hari-hari tidur pukul 4, lepas tu pergi kerja mata lebam-lebam kan, bos asyik marah sebab datang lambat kan. So penat tau, macam kita pergi masuk Twitter Space. Tapi ada bagus dia lah masa tu disebabkan tu juga aku boleh belajar bercakap dengan orang. Sebelum ni aku tak berani nak bercakap dengan orang, even though kalau kat social media personal aku punya kosong yang ada pun story, tengok langit, tengok makanan. Aku jenis memang introvert. Memang introvert, betul-betul introvert. Tapi dekat space dekat Mak Saleh ni, aku sebenarnya start tau, dekat dalam space tu ada seorang. Lepas tu aku lagi seorang. So aku borak-borak dengan dia, betul dia ramai-ramai. So dari situ macam orang semua support. Don't worry kan, your English is good lah, apalah, okay lah kan. Padahal tergabur je aku cakap. So disebabkan orang-orang ni semua supportive,
Aku berani lah cakap. And then aku dekat satu hari tu aku masuk dekat space, ada tu time tu ada Jan tau jadi host. So macam aku tanya, aku macam berminat lah, semua orang Melayu. Selama ni aku macam borak Mak Saleh kan. Dah lah. Dekat Mak Saleh ni aku borak lah apa diorang buat, tak kisah dengan aku. And diorang akan kisah dengan aku kalau aku jadi kucing tau. Hello, I'm cat. I'm licking my butt every day. Kan aku buat benda-benda macam tu, diorang suka lah. Tapi diorang tak ada seorang pun boleh NFT aku kan. Macam penat lah, sebulan aku buat tak ada apa-apa kan. Macam ada satu je NFT yang terjual sepanjang sebulan tu. Lepas tu aku jumpa yang apa, Dan host tu, dia cerita pasal pentas lah, itulah inilah. Aku tanya macam-macam. Lepas tu aku rasa macam, aku rasa baik aku migrate lah. Sebab tu lah, dari situ lah aku jumpa pentas. Panjang lah cerita. Tak apa, don't worry, kita ada banyak masa. Okay. Okay, masa kau jumpa pentas tu bila, dan bila kau terplan nak buat Catverse? Ada jarak ke kau jumpa pentas terus go? Catverse tu sebenarnya aku jumpa pada bulan 9 idea ni semua. And then aku nak buat benda ni kat OpenSea. Tapi aku burn lah semua kat OpenSea tu. Yang aku dah min, lepas tu aku pindah ke pentas. So macam bila masa betul the real aku plan, dapat idea untuk Catverse ni semua exactly bulan 9. Dan aku min dekat pentas exactly 16 November. Kenapa ada gap 2 bulan kat situ? Sebab tadi sebulan dah saya buat kat OpenSea. I see. Kira walaupun kau tahu pasal pentas bulan, kira kau tahu dalam pentas dalam November lah sebenarnya. Aku tahu 1 November macam tu. I see. So I mean mana datangnya idea Catverse tu? Like memang kau, I know you have 2 kucing kan. So memang kau minat kucing ke, ataupun mungkin kau disebabkan kau nampak market kucing lagi besar ke, like so mana datangnya idea tu? Okay. Aku sebenarnya buat Catverse ni sebab aku kan 2 ekor kucing aku ni, diorang hidup tak lama. Ini aku dah cakap banyak kali lah. Diorang memang hidup tak lama. So macam aku nak mengabadikan kucing aku ni dalam brand aku. So macam contohnya nanti kan ada animated series kan. So macam aku nak, contohnya the animated series is all about that, how this kucing entering the blockchain. So macam aku akan ada buat mesin transfer orang punya roh masuk ke dalam blockchain. Things like that lah. So sebab tu the Catverse. And then the Catverses, dia bukan Catverse sebab dia, bila the Catverses sebab aku planning untuk membuatkan yang dia ni ada banyak universe tau. So macam ada universe yang 1, universe 2, universe 3 kan. Tapi bukan dekat dalam satu. Contohnya universe dia tu kira blockchain lah. Satu universe dekat Binance, satu universe dekat Ethereum, satu universe dekat Solana. Mungkin lah kalau aku mampu nak buat. Okay. I mean menarik juga sebab kalau tengok design Catverse pun dia bukanlah kucing biasa je kan. Satu kucing dia pun dah macam-macam dah kan. So we can say that tiba-tiba ada reference Dota kan. So macam kita tahu mungkin ada something yang menarik in the future. Alright. Okay. Then kenapa kau pilih to go for pixel art? Ini sebenarnya kenapa aku go for pixel art. Aku masa bulan 9, bulan 10 tu aku kata aku nak buat bisnes kan. Aku dah invest semua duit aku ada beli satu truck tau kat China. Dan benda tu aku beli 30,000 tu termasuk dengan shipping. So aku punya saving semua koyak rabat lah sebab kononnya aku nak buat bisnes truck ni, dan aku nak buat sistem franchise and all lah. Using apa dengan start tu. Tapi tiba-tiba kan macam aku beli bulan 12. And then tiba-tiba ada PKP 2, PKP 3 lah kan. So aku cancel. And then aku jumpa NFT. And then disebabkan tu juga aku tak ada saving apa. Sebab hari-hari aku buat apa nama dia, hari-hari aku try nak cari resepi baru tau. So macam banyak keluar duit lah kan. Macam mana so aku tak ada modal nak beli iPad. So apa yang aku buat, sebab tu aku buat Pixel. Sebab kat Pixel boleh buat dekat AI kan. And just right sebelum aku masuk dekat pentas, ada orang jual iPad. And then time tu dia jual murah gila. iPad Pro dia jual 2,000 je. Murah. So aku beli. Memang murah. Murah so aku terus beli itu. So aku terus beli. Dan koyak lah duit aku. Koyak sekali lagi. Koyak sekali lagi. Tapi bila beli tu pula macam asal aku beli Aku kan Pixel.
So cerita dia kenapa Pixel? Sebab aku mula-mula memang tak mampu nak ada iPad sebab tanggungan banyak kan. So aku buat guna apa yang aku ada je. Betul. Ha, I mean, even aku pun kalau orang tanya aku kenapa aku buat pixel, satu sebab aku tak pandai melukis. Kan, betul samalah aku tak ada panggil apa? Peralatan lah kan, equipment yang cukup untuk aku melukis. Aku tak tahu lah, aku pun bukan dalam bidang melukis pun kan. Like kita pun tak tahu nak study apa, but I think aku tengok YouTube kot. No, ke my friend bagi tahu. My friend start dulu kat pentas. So dia buat memang buat pixel kan. Lepas tu dia bagi aku tanya kan, "Weh, kau buat apa kan? Pentas apa ni kan?" Dia cerita-cerita, lepas tu dia beritahu lah, "Okay, aku guna ni." Dan aku pun research lah on Pixel macam menarik kan. Lepas tu software apa dan banyak orang menggunakan software yang dia guna tu lah. So, aku pun macam, okay lah, aku pun belilah Pixel kan. Pixel punya software buat. So, kat situ jadi kur-kur. And then yang kelakarnya, so masa aku dah buat urau-urau. So urau-urau is a illustration kan. hmm. Aku pun belilah iPad, you know. So aku memang aku ada duit yang daripada NFT tapi bukan dari pentas. NFT lain yang aku main. Aku main game NFT kan. So aku guna untuk beli ni. Aku cubalah melukis tapi macam buruk nak mampus lah, tak seperti apa aku bayangkan. Last aku cari artis je. So what I did with the iPad adalah aku just lukis draft lah, idea for him kan. Okay, aku nak macam ni, aku nak macam ni. Itu je iPad, tapi macam kelakar. Macam aku guna iPad untuk benda macam tu je kan. Betul. But I like what you said about guna je apa yang ada kan. Hmm. Itu yang benda yang sangat-sangat mungkin simple bagi orang dengar tapi very big lah for me kan. Guna je apa yang kita ada and, and kat situ kita Hmm. sebenarnya kalau kita go deep on that particular ayat, kita sebenarnya kena kajilah apa strength kita, apa kelemahan kita kan. Itu Betul. yang kalau and kita just focus on kekuatan lah, no need to focus on kelemahan. Okay, Betul. menarik tu. Okay, if you guys have any question kepada Kak Evers ke kepada aku ke, right, feel free untuk tanya di no mic. Okay, so kita akan cuba menjawab lah. Alright, okay, Syawal, okay, kau kata kau bekerja sebagai in branding kan? Hmm. So like, masa kau start, you know, on pentas, like, apa yang kau buat awal? Ada strategi tak untuk kau menjual? Is it mudah sebab kau dah ada knowledge in branding kan? So, boleh cerita sikit tak? Masa aku mula-mula kat pentas, okey lah, aku buat perbandingan OpenSea dengan pentas lah. Actually aku buat semua benda. Semua benda yang aku tahu. Macam aku daripada shield dekat orang punya posting, daripada masuk ke Discord, daripada semua benda aku buat. Kan? Daripada per sana per sini kan. Semua benda aku buat kan. Tapi apa at the start macam tak ada satu benda pun yang berjaya untuk menarik orang terus ramai untuk beli NFT lah kan. Cuma macam masa awal-awal dulu apa yang aku buat macam cara yang orang OpenSea buat kan, macam sebelum aku buat projek aku macam connect dengan community dengan macam aku I get some BNB, I want to buy new NFT today. So macam dari situ ramai gila orang share orang punya NFT dan dari situ aku beli NFT orang. And even Roshpang pun time aku buat tu dia terus DM aku kan. So rasa macam terasa welcoming lah pada peringkat awal tu. Aku rasa aku buat benda tu je lah, macam shilling lah, and then macam aku main serbu je semua benda semua orang kan. Betul. Lepas tu aku masuk dekat Discord kau, borak-borak dengan kau, borak-borak dengan yang lain. Betul. Aku pergi ke Discord IOB, aku pergi ke Discord Bungan, so semua tempat lah aku seorang. So macam tak ada the exact strategi ataupun branding. Cuma macam aku ini benda yang aku nampak lah pada apa di sekitar aku. Sebab aku faham macam aku sebenarnya sekarang pun bekerja dengan artis tau. So macam artis ni, orang punya fokus is on the art ataupun orang punya luahan semua dekat art kan. So macam orang don't know how to engage well with others kan. Cuma ada yang aku tengok macam bagus gila cara dia punya engagement, ada yang macam kesian sebab dia mungkin ada kekangan masa and all lah.
pesanan aku just communicate je. Dah DM dengan kur-kur kan. Mhm. Masuk Discord kur-kur tanya soalan ke, sebab mesti akan ada orang tanya soalan kan. Betul. Ada orang akan menjawab soalan tu ataupun lepak dekat Catverse. Kat Catverse kita ada ni Kiwi Cup. Rayu dia antara ni orang kuat Kiwi punya cup ni. So so tanya je apa-apa, walaupun nampak macam benda tu main-main kan dekat dalam hangout ke apa semua, tapi bila ada orang tanya benda serius, kita orang semua jawab je. Sebab aku rasa benda yang aku buat mostly is benda tu lah. Kan kau nak cakap strategi, tak adalah strategi, sebab NFT is a new game tau. Dia tak macam applicable macam contohnya buat campaign social media is very different tau. Dia macam dia nak kena funnel lah apalah kan. If kalau aku buat benda macam tu dekat NFT, aku akan nampak sangat fast pada market. so cuba bayangkan macam aku macam nak jual perfume ataupun nak jual lilin, aku punya strategi aku gunakan NFT, tak jadi sebab NFT orang nak rasa close to the creators ataupun close to the arts tau. So benda-benda yang sebab tu dengan DM, dengan duduk dalam Discord, dengan berborak, dengan Twitter Space, NFT tu akan mula terjual. So itulah. Faham. Kepanjang sangat. Tak apa, jangan risau. Kalau nak lagi panjang pun boleh. Seronok dengar visitors saja. Bukan, aku rasa berselerak sangat point dia. Tak apa, jangan risau. I mean by conclusion sebenarnya yang kau cuba sampaikan adalah be in community lah kan. Betul. Aku masih ingat masa Syawal awal-awal start, dia tak ada keeper tau time tu Pearl not invented lagi. So dia macam segan-segan reply kat orang, tweet orang. Lepas tu dia masuk tweet aku, dia tutup mic tau masa dia masuk. Orang tegur baru dia buka mic, dia relax dia. But aku boleh nampak memang masa dulu Catverse almost every day akan join Discord aku kau, walaupun dia just dengar je. And then sekarang dia dah ada Discord sendiri, dia dah jarang masuk aku punya Discord but it's good I mean macam sekarang I think macam-macam Discord I think dah tak ada alasan for tak tahu nak cari mana, sebab Discord banyak kan. Aku rasa almost walaupun Discord tu mungkin tak hidup, tapi text channel dia orang hidup je kan. Orang good morning dalam group yang tak hidup pun orang good morning enggak kan. So korang just pilih satu, and I think sekarang banyak je group Discord yang hidup. Selain aku, Catverse, Queen Gang pun hidup, bahkan aku pun kuat hidup, Monscat, Tari Putri, Art Berat Society kan. Banyak apa ni Discord channel yang hidup kan. I think even Bad Ape pun agak aktif walaupun di text channel. So text channel lagi Rishcat pun aktif kat text channel kan. Kau sebut je siapa Rishcat mana yang cantik, kau usah semua orang berebut nak shield semestinya Rishcat kan. So it's good lah. And aku berminat masa awal kau kata kau introvert kan. But bila kita fikir balik, introvert ni just bukannya dia tak boleh bercakap tau. Dia orang just lebih selesa dengan kumpulan kecil tau, ataupun berseorangan, introvert ni. Betul, aku setuju tak benda tu? Setuju. Okay, tapi kalau cerita tentang boleh bercakap depan orang ramai atau tak, tu dah more on self confidence sebenarnya. Betul. Kan? Betul. So I think I mean even before this banyak perbincang pasal introvert extrovert kan. Oh saya introvert tak boleh nak ni. I think dia bukan masalah introvert extrovert. So aku boleh kata ambivert lah. Aku half-half lah kan. Tapi asalnya dulu pun aku suka seorang-seorang. Aku mau seorang-seorang, tak berani cakap depan orang ramai. Tapi bila fikir balik, sebenarnya dia more on self-confident. Kan? Betul. So macam kau rasa macam adakah bila kau join Discord ni, dia boleh membina confident kau untuk bercakap dengan orang? Betul. Aku to be honest, macam the first Discord yang aku macam paling comfortable untuk berborak, macam untuk bercakap dekat Kurkura, tapi untuk text channel yang paling aku comfortable untuk berborak dekat Petaverse tau, dekat Yobi punya Discord. So since dekat situ juga memang build aku punya self confidence juga because of the support daripada orang juga macam apa, aku malam tu aku tahu Ultimate ada dekat Space kan. And then aku dapat izin daripada Panapang dengan Konfederasi, tapi diorang suruh minta izin kat Ultimate. So dekat Discord tu lah juga yang aku tanya kan, guys macam mana ni nak tanya Ultimate dengan Space kan, semua macam support kan.
semua macam support kau. So dari situ aku berani. And walaupun berani, masa aku minta izin dengan Ultimate tu, suara aku bergetar. Ya, menggigil gak aku dengar. Macam aku cakap, aku rasa like 30 saat kot. Aku minta izin, Ultimate pun approve. Aku tutup mic, aku turun bawah. Aku berlompat seorang-seorang kat rumah kan. So slowly aku build confidence sampai lah, and then aku ada buat Twitter space aku sendiri. And lagi bestnya bila contohnya orang dah mula welcoming kita, benda tu sebenarnya yang membuatkan aku lagi confident untuk bercakap. So walaupun aku macam sekarang dah confident kan, tapi kalau macam tiba aku ada dengar ada ura-ura orang mengata aku ke belakang ke apa kan, benda tu akan mengganggu aku punya self confidence tau. So benda tu masih aku tak kuat lagi lah tentang perkara-perkara macam tu. So betul lah kau cakap, aku setuju dengan kau cakap self confidence. Now it's not about introvert. Memang introvert because aku comfortable berseorangan selalu. Tapi yes, tentang bercakap is more about self confidence. Yes, I am lacking on that ever since. So itulah, I think aku pernah cakap dalam space Nando kan, bila kita cakap tak ada kan, mostly orang akan cakap tak ada alasan lah sekarang, but doesn't mean you have to go gila babi kan, masuk Discord orang teruak huha, siapa je berani, aku pun tak berani cakap macam tu kan. So just start small, macam Kevin kata, cari tempat yang korang selesa kan. Cari aku pun masa awal-awal aku start, aku kenal seorang je, which is my friend yang ajak pentas tau. So aku just follow je semua orang, and then kita slowly lah kenal-kenal, and then of course lah kita pun tipu lah, kita boleh suka semua orang kan. Mesti ada orang yang kau kurang selesa kan, bukanlah maksud kita tak suka, tapi macam aku lagi click on certain people kan. So macam aku click banyak dengan Rospang, so aku banyak communicate dengan dia. Lepas tu dia kata dia ada dia bawa kenal dengan lain, join Telegram group semua. So kat situ makin lama macam ni, aku memang alhamdulillah ada confidence tu. Aku memang dah biasa bercakap dengan orang ramai. Tapi bagi aku untuk buat kawan baru pun aku ada masalah sebenarnya. So it's okay kalau korang rasa segan, just cari seorang dua. Lepas tu aku suka tengok macam art berat society yang diorang kumpul geng-geng diorang, sebab itu yang diorang selesa kan. So it's okay lah, just do it together je. So benda tu. And kalau cerita pasal kecaman tu, just layan lah. I know how hard it is to layan kecaman. Okay, aku before aku masuk NFT ni, aku ada main music tau, like underground hip hop lah. Aku nak try je. Aku suka music, and before dia aku ada band, tapi band dah pecah, dan aku nak masuk hip hop. Aku ada release satu lagu masa mula lah. Bukan lagu pun, ada like 16 bars tau. Time tu pun sama, aku start kosong, tak kenal siapa pun dalam industri tu, dalam scene tu. So aku upload IG that video, 1 minute video. And then apa aku buat paid ads tau, advertisement lah, IG kan, so that semua orang nampak kan. Boleh kata the first comment yang aku dapat adalah semua dalam caps lock. Okay, this trash is noisy. Itu like the first comment. Komen kan kau tengah excited, orang nak dengar lagu aku ni kan, tu dapat komen macam tu. Lepas tu itu first tau, aku dah macam fuck kan. Lepas tu ada lagi orang komen lagi. Tapi tu aku rap dalam English tau. Tapi biasa lah, English kita kan bagus pun kan. Lepas tu orang kata, oh ni lah Melayu, acah cakap English, lupa ni lah, cuba ni acah-acah Mas Ali buat apa. And I think like 80% komen adalah kecaman. 20% dia macam, keep up lah. Itu macam ayat sedar hati lah kan. So, aku macam serius tu, time tu sumpah nak menangis ada. Nak macam fuck pun tu. Tapi bila dah banyak-banyak komen tu kan, aku rasa macam korang ni babi lah, banyak sial masa nak kecam orang. Dia dah sampai satu tahap aku macam sial lah. Sebab macam kau kat first time, kau mungkin dengar sikit-sikit kan. Kau tak ada dengar yang semua orang bash kau, betul tak? So aku dah dengar yang orang bash, pokoknya kan 80% aku kata tu bash. Sampai satu point aku macam celaka lah dia orang ni, banyak sial masa nak kecam kan. Aku nak buat lagi. Oh kena kecam lagi, kecam. Aku macam dia macam ada love hate relationship antara diorang ni. Aku macam nak tengok lagi diorang boleh kecam sama mana kau tahu. So aku buat lagi, aku bayar lagi. Aku sanggup spend RM50 satu video untuk diorang nampak agak. Sampai satu tahap dah tak ada orang kecam. Tak ada. Dah tak ada langsung 100% semua puji. Dia just layan lah.
serius lah, kalau kau dengar benda tu, aku faham how hard. Kau bayangkan first comment aku dengar, macam korang mungkin semua orang supportive kan. Ini first comment aku dapat daripada scene. This trash is noisy. Babi semua caps lock lah tu. Celaka korang ni. Benda-benda macam tu. But you know, just layan. It's okay lah. I mean, kecam, I mean, takkan semua orang suka dengan kita kan. But kita just focus on siapa yang kita orang suka lah. Aku tahu lah, korang janganlah buat macam aku. Sebab aku rasa kalau ada orang mungkin tak boleh relate macam aku kan. Aku pun Alhamdulillah kebetulan aku macam terjentik yang untuk lawan diorang tau kan. But you know, mungkin kalau bukan time aku, mungkin time mood aku tak baik, mungkin aku give up kan. So just okay lah. Sekarang pun okay, tak ada masalah lah. Okay, aku nak tanya satu Syawal, mana datangnya idea per? Sebab aku tahu masa mula kau masuk, kau tak adalah sangat guna per tu, ataupun kau tak guna pun per tu kan. Aku sebenarnya guna per tu, cuma tak ada sambutan. Okay. Sebab apa, macam aku per je sana sini, setiap tweet aku mesti ada per. Cuma aku tak banyak reply tweet orang masa tu. Faham. I mean, mana datangnya per tu? I mean, like, is it intentional? Per tu sebenarnya aku mencari macam mana. Aku tengok Subduck yang kat OpenSea tu, dia ada macam perkataan dia sangatlah kecil, sub kan, dia apa-apa sub kan. So aku macam okey, jap, kucing miau lah, boring lah miau, benda tu semua orang miau kan. Betul. So macam aku cari aku kucing aku kan. Lepas tu aku baring kucing aku dia baring kat telinga aku tau kan. Lepas tu bapak kuat bunyi. Ya. Lepas tu aku cari apa, how cat sound. So macam ada pilihan, ada meow, ada purr, lepas tu ada lagi satu apa aku lupa kan. So aku ambil lah purr tu untuk jadi aku punya macam catchy punya words untuk the project. Ya, kucing kan kalau dia selesa dengan kita, dia akan kan, dia akan macam berdengung macam tu kan. Laju pula tu kan. Betul. Lagi dia selesa, lagi banyak dia purr kan. Betul. Cats pun form of healing calls. Betul. Aku pun suka macam diorang selesa akan purr kalau diorang selesa kan. Tapi kita dengar diorang purr, kita pun selesa juga kan. boleh dodoi tidur. Duduk tidur serentak nanti. And I mean, so kau kata kau mula kau kat tweet sendiri tak ada layan kan, and then kau sana sini kan. Like macam mana aku berani kat sana sini ni. Yes. Sebab Linda Harun tu lah kan. Kan aku sebab aku sebelum masa tu aku baru tahu tau dekat Twitter ni, kalau kita komen dekat tweet orang tu, kalau kita tweet baru orang akan perasan tau kita punya tweet. Maksudnya orang yang kita yang kita reply dekat timeline tu. So aku dah mulalah aku pergi kat sana sini, aku reply je apa-apa akan ada per kat belakang kau. Lepas tu yang kat Linda Harun ni pula aku macam going gang kan. Yang per tak tahan tu kan, dia quote tweet aku tau. So since that sebenarnya aku daripada aku rasa macam malulah kan kantoi per orang kan. So aku macam okey, disebabkan benda ni dah ni, aku mulai hari tu pula banyak tau orang buat my art versus me, ataupun art versus artist kot. So aku buat je benda yang sama macam yang aku buat kat Linda Harun tu dekat semua orang. So macam siap ada pick up line lah, siap ada pantun lah. So since then lah baru macam community perasan aku lah. Tapi even though time tu community perasan, dorang tak ada pun orang membeli. Sebab because dorang bukan membeli because aku tau. Dorang membeli because of macam contohnya dorang nak tengok consistency. Lepas tu dorang nak tengok macam apa reward yang dapat daripada projek ni and so on kan. So yelah, hari-hari aku semenjak hari tu. Betul, hari-hari buat pantun lah, pick up line. Betul. Orang rumah tak marah ke? Itu ada sekali. Kan aku kat Tizakiah sebab pasal dia nak cari kucing kan.
dia nak bagi kucing ke orang. Lepas tu Ah. kan Tizakiyah reply I love you kan. Aku nak flex lah kat dia. Ah. Kan tunjuk Tizakiyah cakap I love you kat aku kan. Aku WhatsApp dia dalam bilik, aku kat ruang tamu, dia menjerit. Siapa I love you kan. Aduh. Bergegar rumah. Ah, Ha, bunyi dahsyat penangan per seperti Zaki yang reply I love you kan. tu. Aku baru nak flag kan, nak bangga-bangga kan macam boleh happy-happy lah. Silap Tak ah. boleh kena maki. Silap Tak boleh kena pencaturan ah. maki. Tu. I mean okay, kau rasa tadi kau cakap macam per everyday kan, lepas tu kau being consistent. I think even your artwork pun makin lama makin improve kan. Pada awalnya just JPEG and then dah start ada GIF. Lepas tu daripada kucing biasa-biasa, lepas tu ada kucing pakai pedang lah kan. So pada pendapat kau lah, apa yang menyebabkan kejayaan Catverse sebenarnya untuk sampai tahap ni? Rasa mix of everything kot. Macam aku tu pun tak tahu. Aku pun tak sure sebab setiap kali drop aku still nervous. Setiap kali aku drop confirm nervous. Lagi-lagi kalau macam aku drop 50 terus ke 100 terus kan. Memang nervous. Kejayaan aku tak tahulah. Aku rasa because the community is so supportive and it's quite small, so everybody when bila macam orang ada show, okay aku dah tahu. Okay. Mungkin sebab ni kot perks yang Catverse offer, aku rasa macam bila ada dua dapat custom, and then bila apa 300 ke atas and then dapat canvas. Aku rasa benda-benda macam tu kot yang orang untuk membeli. I see. So Sebab apa? yes. Sebab aku sebenarnya ada roadmap. Tapi roadmap aku tu macam aku bagi tak clear tau. Macam aku just tunjuk apa benda yang kita orang nak buat, tapi tak ada the exact time being kan. And macam most of the holders pun bila aku macam tanya, macam ataupun diorang tanya aku balik apa roadmap. So diorang sebenarnya tak kisah pasal roadmap aku. Betul. Tak ada, aku rasa tak ada orang pun tahu roadmap Catverse apa sebenarnya. Cuma aku seorang je yang tahu, dan aku rasa aku kena tetap confident. Sebab kenapa aku tak nak beria release aku punya roadmap, sebab along the way macam okay, aku bekerja full time kan, and then ada benda-benda yang macam aku tak boleh nak buat secepat mungkin tau. So aku rasa okay, baik aku macam just bagi surprise je setiap kali dah capai sesuatu kan. Sebab tu aku rasa aku tak nak release roadmap. Even though sekarang pun aku rasa aku tak nak release roadmap. Cuma aku akan bagi tahu bila sampai certain point kita akan release this kind of project. Sampai certain point kita akan release this kind of project. Macam tu lah. Faham. Ya, even aku pun yang start daripada bulan 9 pun tak release lagi roadmap aku. And daripada bulan 9 sampai sekarang yang betul-betul macam kadang-kadang kita join space ataupun join Discord adalah tanya projek ni macam mana kan, just for the sake of conversation kan. Tapi yang betul-betul DM aku tanya apa function and everything ni, dua orang je, Nye dengan Uncle Edward. Yang lain macam aku kata lah, tak kisah pun selalu map. That's what I think, yang semua yang dalam ni jangan risau if you guys have tak ada roadmap lagi kan, ataupun macam tak tahu nak bagi perks apalah kan. Jangan FOMO dengan Catverse ataupun Richcat atau sesiapa yang bagi dah bagi. Sebab satu, Catverse dia dah trading sales dah 25 BNB. So dia dah ada resources untuk give something. Macam Richcat Nation dah 200 BNB. Boleh lah buat macam-macam. Apa ni panggil, Konfederasi dah 190 BNB. Boleh lah buat Metaverse, sebab diorang dah ada resources kan, diorang dah ada duit untuk buat benda tu. So for kita yang masih belum ada apa-apa, belum ada resource, so jangan terburu-buru lah kan. Even aku pun tak ada lagi perks ke apa kan. Satu aku baru 7 BNB. 7 BNB tu berapa je yang aku boleh buat. 7 BNB tu trading volume, aku mesti nak kena bayar artis kan, and everything. So jangan risau lah. It's good orang ada fikir, boleh plan. But kalau orang tanya, kau just reply lah. Kita akan bagi sekian. Please support lah. Tak support pun tak ada duit, tak boleh jalan kat the perks tu. So it's okay. And roadmap tu aku rasa pendapat aku, dia sebenarnya roadmap ni dia adalah satu je lah, trust lah, untuk bina trust kan, untuk orang. Okay, bila nampak dia nak invest on your project kan. Yang kedua adalah untuk make sure kau tak terpesong lah kan. You dah ada roadmap, kau just focus on that lah kan.
Tapi bagi aku macam Betul. tak perlu pun sebab you never know. Macam aku, okay, ni just cerita lah. Awalnya, kur-kur ni aku nak buat games. That's the main thing. Games tau. Aku nak buat game. Tapi yalah, bila aku belajar, aku dah masuk ni macam, okay, nak buat game, satu aku kena ada resource yang fucking banyak lah kan. Banyak nak mampus punya resource. Kan. Lagi-lagi game yang play to earn. You know, macam-macam. And then the second one adalah, aku kena ada audience yang banyak gila. Yelah, contoh aku ada 100 holder. Takkan 100 orang ni nak main game aku. Betul. So aku kena ramai. So dua benda ni yang membuatkan aku okay, ni lama lagi. Betul. Lama fuck je. Like maybe 3 to 5 years tu kan baru boleh capai. So Betul. aku letak jauh-jauh sikit. So aku fokus benda lain dulu. Which is apa aku nak. Okay, aku tahu game perlukan community. Kena ramai orang main game kan. So aku Betul. buat community dulu. You know, I create the community. And then bila lambat laun macam aku dah terposition diri aku macam gatekeeper of pentas. Tak kenapa kan. Semua newbie cari aku kan. So aku cakap okay, it's okay lah. So and aku memang ada before ni memang banyak terlibat dengan education punya scene kan. Aku buat business pun event education. So it's okay lah kan. So if you guys tak ada apa ni roadmap ke apa, it's okay. Take it slow. Okay, just communicate dengan orang. Kalau orang tanya, reply je. And ceritalah sana sini apa yang korang cuba capai. So kalau korang tak cerita, orang tak tahu, orang tak boleh support kan. So tak semestinya kena publicly release. Korang boleh je cerita macam ni lah, sembang masuk Discord orang, sembang je. Aku mau buat macam tu, masuk space sembang, masuk space. Aku tak pernah tulis sebab satu aku tak nak over promise. Aku risau dah cakap, lepas tu tak buat kan. And then Jujurnya Zan, ah aku pernah tahu release roadmap. aha. Tapi tak ada siapa pun beli NFT aku. Tak ada siapa dengan roadmap tu. Satu, orang tak baca tu. Betul. Kau tulis lah 2-3 page kan. Sumpah tak ada orang baca. Atau aku rasa kan, roadmap aku ni dah best betul ni. Dah rewarding holders in the future, bla 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 kan. Tapi tak ada orang pun beli. So, disebabkan tu juga apa nama, hari-hari aku masuk Discord, aku masuk space ke, berborak dengan orang, aku hari-hari aku ada belajar something new, and then dari situ juga aku brainstorm untuk bagi apa ke orang kan. So itulah macam mana, sebab kita dekat pentas is a different game from OpenSea kan. Yes. Kita bukan nak target nak sold out, and then macam bukannya kita nak target nak 10x like macam 2 hari kan. Even though lah macam Rich Cat punya volume sekarang pun tak mampu lagi untuk fund macam kan dia kata nak buat game kan. Sebab kalau dia buat game and then dia masuk semua profit tu dalam dia punya liquidity pool, and then dia dah tak boleh buat apa lah. Dia akan termenung. Macam mana dia nak expand the brand kan. So pentas is really like macam a long term game lah untuk creators dengan collector. Betul. Bagi aku. And then macam pentas kan ada announce kan, dia macam nak jadikan is a social media kind of NFT kan. Yes. So it is a great plan untuk build a brand lah. Betul. In any means. Macam Fauzan kan. Dia dah build dia punya brand now slowly. If Fauzan collab dengan JC buat kelas tapi RM50, yang 500 tu bungkus esok. Aku yakin kan. Fauzan dia collab dengan JC, dia buat something like macam for NFT and crypto. And then macam adalah team dia apa semua. Just mungkin bayar RM50 je. Untuk per kelas, and then macam okay, join kat Discord yang private ke apa, tak kisahlah apa-apa, Yes. Zoom ke. Bungkus yang RM500 tu tak dapat terima makan. Ya, so betul. Aku this setuju is a place to build brand lah. Betul. Yes, it's different game daripada OpenSea kan. Sebab kita banyak refer to OpenSea, tapi kita lupa kita punya community, audience lain, kita punya resources lain kan. So kita tak ada audience daripada orang luar yang banyak gila babi whale tu. So memang tak boleh buat macam diorang yang min 10,000 sold out. Terus ada resource buat macam-macam. Kita bukan macam tu. Kau letaklah 10,000, tak ada tu sold out. Even Bad Ape pun Bad Ape yang nak ni tahun depan baru habis min. Kalau tengok roadmap dia tahun depan ambil masa setahun nak habis. So kita jangan FOMO. Tahu macam Kak Evans kata, pentas dia nak go for social punya platform tau. Selain marketplace, dia nak go for social. Sebab apa? Sebab dia asalnya pentas ni dia nak promote culture Malaysia.
Okay, Betul. so kita kena faham game kat pentas ni sangat-sangat different daripada uh, OpenSea. Okay, it's a different platform. Okay, so just tengok balik. Okay, jangan FOMO lah. Yang penting jangan FOMO. Take it slow je. Memang pentas ni nampak je laju sebenarnya. Tapi kalau korang step keluar sekejap, keluar pentas sekejap, tengok daripada kacamata orang yang tak terlibat dengan pentas, pentas tak ada apa-apa bro. Tak ada apa. Orang tak kenal pentas lagi. Like aku rasa less than 1% of Malaysian tahu pasal pentas. Walaupun diorang mungkin tahu pasal NFT tapi diorang tak tahu pasal pentas. So relax, jangan FOMO and take it slow lah. K ada tanya, Kuih Lapis ada tanya, nak tanya adakah roadmap ni diconsider satu benda yang penting buat holders di pentas? Of course, dia penting sebab you tak nak lah beli NFT and then orang tu rapul kan. Ataupun dia pun tak tahu, tak clear apa yang dia nak. Okay, macam for example aku tak ada panda. Aku ada panda before this, panda punk, and then aku terflip lah. Terflip. Okay, tapi of course lah, kalau orang mesti nak beli balik panda kan. Tapi aku tak nak dulu beli panda. Bukan aku tak suka panda. I mean, Aiman kawan kot kan. Kita dah start sama-sama. Tapi the reason kenapa aku tak nak beli panda lagi, sebab aku tak berminat dengan apa yang ditawarkan lah. Roadmap dia, utility dia, aku kurang minat. Aku prefer benda lain dulu. So, bergantung lah sebenarnya. Yang mana yang korang nak. Kadang nak kata penting atau tak, dia penting tapi tak wajib. Macam tu. Sebab kat pentas ni orang most collector dia support, dia beli NFT tu bukan sebab projek. Dia beli sebab creator tu. Macam aku cakap tadi. Yang paling sila terus. yang paling penting creator tu bila dia buat satu projek, dia kena ada satu ketetapan dan macam ada kepastian tau ke mana hujung pangkal projek tu nak pergi. Sebab contohnya macam aku macam ada borak dengan seorang ni, dia plan dia nak min 200. Lepas tu tiba-tiba dia nak buat collection lain lah. So lepas tu dia nak buat collection lain kan. So macam apa jadi yang dengan 200 ni So aku hanya beli JPEG yang memang ownership aku macam tu je. Macam aku nak tengok dia grow as a brand now. Bukan aku tak nak dia grow sebagai orang yang letak JPEG dekat marketplace semata tau. Betul. So macam kalau boleh grow dia punya personal brand lah. If kalau macam contoh lah dia nak go for fine artist kan. So dia go lah to be a fine artist like macam okay, dia buat collection, okay, dia ada buat macam Suan Najur tu is a good example lah. Tapi dia kena position dia herself atau himself as a fine artist lah. Tapi kalau dia buat collectibles tu dia buat 100 and then benda tu dah tak kelakar kan. Benda tu macam serius, tapi 100 dia nak buat projek lain kan. So benda tu macam kita tak nampak lah consistency on dia punya hala tuju tu. Betul. So just macam pick satu hala tuju. Okay, so macam how you want to expand it. Kalau macam contohnya nak buat collection lain sekali pun buat macam ura-ura. The villain tapi still in the same universe kan. Ini dia dah buat Marvel, lepas tu dia nak buat Disney, lepas tu dia nak buat Cartoon DC. Network. Dia nak Cartoon Network, semua benda dia nak sapu kan. So benda macam tu pembeli rasa kurang seronok nak beli. Yes. Even Rich Cat kan, Rich Cat Nation pun cakap the least you can give to your the least utility yang you boleh bagi kepada holder you adalah yourself. Okay. So macam aku just bagi contoh aku lah, sebab aku tak tahu contoh lain kan. Aku tak boleh nak cakap untuk pihak lain. Tapi aku rasa lah, aku tak ada utility pun kan. Aku mana ada utility lah. Aku tak kata pun janji yang korang kena buat apa korang. Tetapi orang support aku. Aku rasa orang beli sebab aku banyak tolong new creators. Okay. So itu macam aku buat, aku tolong, aku bagi ideas. Okay, aku reply every DM and people know about it kan. So orang nak aku teruskan buat macam tu, so diorang belilah NFT aku. Tapi of course lah, aku adalah cerita Afalik holder-holder kan. That's why ni. Tapi but main yang aku bagi adalah diri aku. Akulah the utility of my project sekarang.
So Betul. macam kalau korang tahu pasal anxiety kan, siapa nama aku tengok anxiety something with anxiety. Okay. Oh tu, bantah. Yes. Okay. So aku cadang kat dia. Okay. Dia pun tak tahu nak bagi apa. Aku macam jangan risau. Why not you share about anxiety, mental illness kat orang. Okay. Buat awareness. You help people. Bantah. Yes. So benda-benda macam tu. So you guys boleh juga itu apa kepakaran you. So you boleh jadikan diri you utility. Macam Canvas. Masa sebelum tu, masa The Pearl tu, dia dah jadi some kind of meme tau. Tu orang suka per tu. And of course lah, dah ada start people slowly beli lah. Kan? Bila dia keluarkan lagi utility lain, lagi orang support. So jangan risau lah, benda tu you akan belajar. So jangan FOMO, relax je. Oh tadi ada Syawal sentuh pasal nervous kan kalau nak drop. Betul. Aku pun nervous tu. Aku pun nervous. Dan lagi kita dah buat marketing macam-macam, tak laku kan. Betul. Idea aku adalah jangan drop, fikir untuk sold out. Betul. Itu one thing. Jangan drop, fikir untuk sold out. Drop sebab akan ada orang beli. Itu je. Betul. Bagi aku itu je. Especially Syawal yang drop 50 ke 100 lagi kan. Nak kata sold out tu awal-awal pun si cuak kan. Aku setuju dengan kau. Sebab apa? Sebab aku kan Canvas tiba habis kan. So macam aku nak, sebab bulan depan aku akan buat mass drop lah. Setiap hari aku akan drop 100 kan. So apa aku buat, start minggu lepas kot, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 5 hari tu terus aku drop. Tapi mula-mula 50, 20, 10, 4 lah. And hari-hari tu dah sold out tau. So bila hari-hari tu dah sold out, so aku dah boleh move on tau. Lepas ni aku dah umumkan ke orang, lepas ni aku dah takkan kes lah. Sold out tak sold out, aku akan drop je. So aku dah hilang nervous tau. Sebab lagi-lagi, sebab kan sebagai macam kita kan bila kita macam apa dah selalu dah sentiasa sold out kan. So kita mesti ada rasa macam risau kalau tak sold out nanti macam people will think this project is not good tau. And so aku nak maintain that thing kan. So aku terus buat macam tu supaya aku nak block perasaan nervous tu. Harap menjadi lah. Tapi ikut logik lah. Memang kalau aku dah drop 100 setiap hari, memang takkan sold out lah. Tapi aku akan fun lah doing it sebab sekarang pun sambil create the character, rasa itu seronok lah. Macam ada banyak karakter-karakter baru kan. Betul. So excited lah juga. Yes, aku setuju dengan Rayu cakap tu. Drop kalau sold out boleh put pressure on consistency lah. Kan? Kau akan, bila kau dah sold out, takkan kau nak biar kedai kau kosong kan? Kau akan nak drop lagi lah kan? So macam aku, ya Allah, kan sebelum ni aku drop sikit-sikit 10 kurang, dah lah murah drop macam tu pula kan. Memang sold out je. Bila sold out, dia macam aku dah tak ada content tau. Aku tak boleh shield. Lepas tu macam Will datang, okay Will ni kan, okay bagi tahu mana nak beli. Aku tak boleh buat macam tu. Sebab orang kata okay, letaklah secondary aku semua harga tak masuk akal. Aku tak tahu apa aku punya holder ni. Beli 0.01, letak 0.1, 0.2. Aku cakap aduh, bagi peluang lah orang lain beli kan. So it's okay tak sold out, seronok, serius tu. Aku suka sangat. Lepas tu sekarang ni aku tahu aku dah malas lah buat marketing. Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang aku dah buat marketing macam dia dah letak expectation yang aku kena sold out lah kan. So aku ninja je dulu sekarang. Mampus lah. Sama lah. Aku pun ninja. Aku dah pergi mampus lah. Aku drop 20. Lepas tu esok je aku drop lagi 10. Tak habis lah. Mampus lah. Aku dah tak kisah. Janji aku dah settle. Boleh cover kot ni seminggu 2 je kan. Punya content. Just layan je tu macam memang korang mungkin jealous tengok orang sold out. Tapi percaya benda tu put pressure lah. Benda tu aku rasa better you guys slowly build your brand dulu daripada korang pressure macam tu. Nanti mula timbul soalan, kena buat giveaway ke kan, kena ni kan. Dia akan jadi macam tu lah. And bila kau dah ada macam aku dah ada 100 lebih holder, Canvas dah almost 300 holder. Pressure tu. Kau pressure lah Syawal? Disebabkan last sold out tu lah yang membuatkan aku jadi nervous nak drop. Sebelum ni aku tak kisah, aku drop ke. Tapi lah tak kira apa pun kan. Yang penting ada 3 terjual, okey dah.
Tapi disebabkan sold out tu dia macam okey dah lah sold out start kali drop pula lately ni kan. Mhm. So sebab tu yang aku buat, tak apa aku buat kerja gila lah kan. Aku buat drop 5 hari tu turut, dah aku dah pecah rekod cukup lah. 5 hari terus aku drop, aku sold out. Lepas ni kalau tak sold out lantak pi lah sebab aku dah masa drop kan. So disebabkan sold out tu jugalah sebenarnya yang memberi pressure kepada aku. Honestly, sebab macam kita nak stick to the plan. Macam kau cakap lah, bila dah sold out, kita dah tak ada content tau. And then macam kita nak marketing, and then betul lah, bila kita ada nak buat drop pun kan, kita nak buat marketing pun rasa macam alah, tak ada idea untuk buat marketing lah. So macam aku just drop biasa-biasa, baik aku fokus untuk apa benda yang aku boleh bagi lagi, ataupun revamp dia punya website ke, ataupun dah start working on the roadmap ke, cari animator and all semua kan. So drop je. Drop je. Drop je. And jangan fikir untuk sold out, sebab bila nanti dah sold out, so serius lagi pressure nak buat art tu kan. Lagi-lagi kalau yang melukis ni, nanti mesti akan banyak CSS, sebab macam takut tak mendapati expectation pembeli kan. Sold out is not more better lah. Kalau nak tahu siapa Malaysian, dia guna more better, confirm Melayu. More better dah. More better, lebih baik. Saya Malaysia makan sambal belacan. Tapi makan dengan salmon lah. Macam saya kan kucing. Betul lah. So just chill lah. I think aku pun dah malas sikit lah. Dia percaya dia sama juga macam business kan. Orang kata pentas ni sebulan macam setahun kan. So dalam business, I mean in real life business, dia punya macam orang kata pengenalan dalam business ni, duration dia dalam 3-5 tahun pertama tau. If you can survive 3 ke 5 tahun ni, InsyaAllah kau punya projek InsyaAllah akan kekal. Maksud aku macam kau punya business boleh jalan lah kan. Nak meletup ke tak tahu lah, tapi InsyaAllah boleh sustain kalau kau survive the first 3 to 5 years. So sama juga dalam pentas, kalau kau boleh maintain your brand, kau boleh bina, kau boleh tahan dalam 3 ke 5 bulan, InsyaAllah dia akan go. Dia mungkin tak moon, tapi dia go lah. Orang dah start kenal kan, orang tahu, dah ada slowly fan. Okay, so 3 bulan ke 5 bulan tu je yang korang kena tahan sikit, relax. Lepas tu lama-lama korang pun dah tak dah macam aku dengan Syawal aku dah tak peduli lah. Dah mampus lah, janji aku dapat jual 1-2 aku boleh min next thing, jalan lah kan. Okay. If you guys have any question, boleh feel free untuk tanya. Okay, boleh je tanya apa-apa. And okay, sekarang Kevin, mungkin like aku nampak ada new option. Mungkin kau boleh ceritakan pasal benda tu? Option ni sebenarnya dia related dengan ni lah. Miss LV dia nak release LV DAO kan. Tapi mula-mula kan aku itu borak-borak dalam space, gurau-gurau je. LV DAO ni ada unlockable content, nampak kaki, nampak ketiak lah kan. Tapi itu just main-main je. So macam LV DAO ni dia akan masuk ke OpenSea and dekat Ethereum punya network. So dia akan dia sebenarnya dia sebagai launchpad untuk LV punya collectibles later on tau. So LV akan macam fokus kepada cyberbullying. Aku tak tahu kenapa dia nak ke situ, sebab dia dulu masa 15 tahun dia pernah kena bully dekat social media ke apa tak, aku pun tak ingat macam mana dia cerita aku. So dia macam betul-betul nak do a campaign ataupun movement lah about that, sebab nanti kat metaverse pasti ada meta bully kan. Kau tengah lepak-lepak kat metaverse kan, ada group of people akan bully kau kan. So things like that lah. So dia macam just nak nak make a movement about this meta bullying. And semacam that story is like macam itu adalah LV pada tahun 2052 yang telah menyiapkan time machine datang ke masa sekarang untuk memesan kepada LV. Jangan buat LV DAO yang menarik SIM, tapi mencegah SIM dengan mencegah bully. Aku tak dapat the overall concept yet. Cuma itulah apa yang dia nak akan buat. So mostly on that lah. Dia nak macam
dia launchpad untuk benda tu juga launchpad untuk Alvidao and Alvidao launchpad untuk Cosmon Valid ke? Wah. Hanya dalam Discord kur-kur je boleh dengar benda ni. Ah, Oh, okey menarik. Okey, bila kau cakap macam tu, aku terfikir, is it penting ada story dalam kau punya project? You know, faham maksud aku? Macam, hmm. adakah penting benda tu? Actually Ada narrative ada oh. ramai ada ramai orang ada ramai orang membeli disebabkan description. Hmm. Rather than macam NFT tu tersebut lah. Sebab macam mana, bila ada description ni, bila macam contohnya it is like a puzzle tau. Lagi-lagi kalau collectibles, bagi macam lagi-lagi kat pentas kan, yang macam kita punya wallet ni tak banyak, lagi-lagi pixel. Macam kat pentas ni yang aku perasan, yang mana yang lukis cantik, aku bagi contoh macam Rojak Sport Yes. ataupun Mix Sketch ataupun Angry Tiger kan, jenis-jenis macam ni kan, memang top notch punya collectibles kan. Memang letak je drop sold out, letak je sold out sebab cantik, orang pentas suka benda macam tu. Tapi bagi macam pixel, memang kena ada apa extra effort tau. Macam ada nak kena ada kita punya image ataupun karakter, nak kena ada description, lepas tu nak kena variety kan, yang ada gif lah pula, ada yang gif yang apa berlawan-lawan ke kan. So untuk pixel bagi aku yes, penting description. Dan dengan fine art juga penting description. So kalau macam collectibles yang memang bila letak tengok dia cantik, macam pandapang pun kan, letak dia cantik, description tak penting kot bagi dia orang. So dia terpulang kepada masing-masing punya projek. Bagi aku lah. Aku rasa dia macam mana dia story ni dia tak semestinya kat description tau. Macam kita tadi kau cerita macam ni kan macam okey. Macam Sang Rimba kan. Story dia tak ada kat description kan. Sebab dia kan collectible just repeat lah ayat sama ulang-ulang kan. So apa yang diorang buat, diorang story more on kat Twitter lah. Buat story behind this project kan, macam one NFT one tree lah, ataupun kita bagi contoh newbie macam Punctually kan. So dia more story dia as a creator lebih kepada nak menyumbang pada you know NFT one book. So I think story menarik. Even kalau kita cakap pasal Pandapang pun, kau perasan Pandapang sekarang banyak buat poster yang dia dalam kelas lah, dia dalam restoran lah. I think benda tu menarik tau. Dia buat orang lagi tertarik. So, description okay lah. Bila kau cakap tadi pizza art kena ni kan. Aku punya kur-kur kalau kau baca description ya Allah simple nak mampus tu. Aku tak ada. Kur-kur lain. Kur-kur lain. Sebab kur-kur dia dah kira macam gateway untuk new creators untuk mula min artwork kat pentas ataupun untuk dapatkan rujukan. So kur-kur is like influencer tau sekarang. So bila macam apa dah jadi macam Anet lah sekarang ni, tapi dalam pentas. So macam bila kur-kur drop, orang mesti akan beli sebab kur-kur nama besar, diorang akan pandang macam tu tau. So I don't think you need that effort lah. Tak ada lah. I mean macam I think okay, bila aku cakap pasal story tadi kan, so that's the story yang either project kau ada story ataupun kau as creator ada story. So I think bila menjawab balik soalan aku tadi, adakah story penting? Yes. Sebab story ni yang kadang-kadang boleh relate dengan karakter. Contoh sebagai contoh, kenapa Abu G beli rusuk emas? Abu G ada buat track kot. Just kenapa dia beli rusuk emas je. So the narrative behind that piece of art yang STG buat tersentuh hati dia, membuatkan dia nak beli on the piece lah kan. So itu je reason dia. Itu je. Tak ada apa pun. Tak ada dia kata nak flip ke. Ya, gila nak flip. Apa kalau beli 22 BNB kan. Possibility untuk flip tu like hampir impossible kan. For now. So, but story tu je. So, kalau korang collectibles, story tu mungkin susah lah sebab korang collectibles. Tapi boleh je buat. Macam apa yang Everest buat pun yang aku nampak. Dia macam Sim punya story lah kan. Sim apa awak korang per kan. Lina Harun ke koper semua perempuan kan. So that story orang suka sebab kenapa? Sebab story ni senang nak relate with people. So untuk mungkin korang punya project, mungkin you guys boleh think sikit lah.
apa yang korang boleh letak story dalam ni. Sebab story sangat-sangat senang nak jual lah. So kalau korang pergi belajar copywriting ke marketing ke, mesti ada bahagian story. So Betul. itulah tu. Okay, kita pun mungkin dah almost sejam bersembang dengan Kak Vel. Okay, Syawal mungkin ada last ke tips ke apa-apa nak bagi tahu ke anything. Last aku rasa macam aku rasa aku dekat apa macam ni dekat ramai, bila macam ada ramai yang mendengar ni, aku rasa aku tak boleh nak bagi tip sebab semua orang berbeza. Okay. And aku rasa aku tak layak untuk bagi tips lagi sebab aku still masih belajar. And banyak benda ni yang aku masih kena belajar. Macam even though lah dekat semua orang kan, macam kau kan, ramai orang contact kau kan, kau mesti tak ada belajar something kan daripada orang tu kan. Betul. So better kalau macam ada siapa-siapa nak borak-borak ke kan, just bagi tahu je, and then kita akan borak dekat Discord secara open, tak adalah private. Nanti orang ingat saya perawak pula. Saya tak kisahlah lelaki ke perempuan sebab Kak Evers banyak juga buat macam tu, macam sebelum ni dengan ada apa Fauzan Firdaus tu, dengan Alien, siapa-siapa lah, even though dengan Anang, dengan Sarah. Kita ada apa-apa macam nak borak, nak tanya ke apa, let's go for that lah. Sebab bila macam bagi nasihat, satu je lah yang boleh bagi, jangan give up. Jangan rapul lah. Ayat yang betul je, jangan rapul. Jangan rapul. Jangan rapul. Korang nak give up ke apa, aku tak peduli, jangan kau rapul je. Betul. Okay, mungkin ada anything future yang plan for Kak Evers yang boleh kau share kat sini ke? Boleh. Kak Evers planning nak habiskan 10%, which means 1,300 dalam bulan 2. And then kita akan release per society. Per society ni di mana Kak Evers Pixel dia terjumpa ada satu biskut ni, dan dia makan biskut tu, dimensi terpecah belah, cahaya gelas shattered round, and menjadilah per society. So let's see how it goes. And then yang ni kita mungkin akan buka whitelist code sebab kita akan drop sikit-sikit je. So you guys apa yang tak ada tu mungkin boleh go check it out. Secondary market on Kak Evers. Aku dah ada 2. Kalau ada 2 boleh claim custom Hari ni hari last, DM aku cepat jap. Aku DM kau. Baik, aku tak tahu. Aku beli 2 tu pun sebab aku tak ada Kak Evers, siapa lah 2 tu ada duit. Okay, nanti aku DM. Okay, menarik tu. Alright, okay, so you guys yang tak ada, okay, this is last day untuk ni korang boleh dapatkan custom. So you guys make sure dapatkan, kalau ada satu kena dapatkan lagi satu. Okay, so dapatkan rugi. And check it out juga auction yang dah start kan, auction tu yang Wish Missile video. Dah start, boleh check it out the artwork, dia dah mint dah pun. Okay, sangat-sangat cute. So you guys boleh check it out. Okay, kalau berminat boleh bid. Okay, and yeah, I think last, okay, tak ada apa-apa lah kot kan. Anything just boleh DM aku, boleh DM Kak Evers. Okay, please jangan give up, jangan rapul. Just do your best consistently, and kalau ada masalah tolong carilah, kita orang semua kat sini sedia membantu. I think even semua orang tahu my Discord always open to public. Boleh datang and tanya. Kita ada channel Ask Me Anything, okay, community hall. Tapi community hall tu more tu orang GM lah sebab tak aktif kan. But you guys mungkin boleh aktifkan, tanya, alright, apa-apa nak sembang ke, feel free to do so. And yeah, that's it for me. Thank you so much Awal for joining in. Okay, thank you juga kepada semua yang hadir mendengar daripada mula sampai habis. Thank you so much. Hopefully session kali ni memberi sedikit sebanyak lah idea, okay, boleh membantu korang. Okay, kita orang minta maaf kalau ada apa-apa tersalah kata, okay, tersinggung perasaan. Semua yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Semua yang tu mungkin kita boleh perbetulkan lagi lah yang kurang mana-mana. Okay, thank you so much guys. Okay, kita jumpa lagi dalam sesi minggu depan. Kita ada minggu depan kita ada NFT review show bersama dengan para panel, bersama dengan panelis baru. Malangnya kita dah terpaksa cari diri sebagai panelis. So kita akan ada panelis baru iaitu Faik daripada Dala, pengembang Dala kita. Okay, and esok aku akan drop hurah-hurah, InsyaAllah dalam malam kot. So boleh nantikan. Okay, thank you semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Bye bye.